Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Atikah binti Syuib, S51306 dari kumpulan 2 akan menerangkan sedikit tentang proses pembinaan hubungan interpersonal. Okey, apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Sebagai contoh, saya berkomunikasi dengan rakan saya atau ibu saya dan masing-masing pihak akan membicarakan apa sahaja seperti latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Dalam erti lain, setiap pihak dapat menjadi pemberi dan pengirim pesan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Seperti yang kita tahu, terdapat 6 teori pembinaan hubungan. Antaranya, teori pengurangan ketidakpastian, teori penghembusan sosial, teori peraturan, teori tarikan, teori kesetaraan dan juga teori pertukaran sosial. Okey, kesemua teori ini akan diterangkan oleh saya dan juga semua ahli kumpulan saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah Zumain. Hari ini saya akan jelaskan tentang apa itu pengurangan ketidakpastian, cara ianya berfungsi dalam sesuatu hubungan dan apa kesannya beserta contoh. Nak tahu lebih lanjut? Okey, jom. Teori pengurangan ketidakpastian ini adalah digunakan untuk mengurangkan ketidakpastian kita terhadap seseorang dalam memulakan sesuatu hubungan. Dalam hal ini, semakin tinggi ketidakpastian kita terhadap seseorang, semakin tinggi penghalang untuk kita mengeratkan lagi sesuatu hubungan itu. Jadi, kalau kita tak pasti dengan seseorang tu, susahlah kita nak suka kan? Jadi, macam mana nak buat? Pengurangan ketidakpastian ini sangat penting untuk memulakan sesuatu hubungan. Sebagai contoh, Ros perlu mengurangkan ketidakpastian terhadap Akmal dengan cara tingkatkan lagi informasi tentang Akmal, seperti apa yang Akmal suka, apa yang Akmal tak suka. Alah, macam korang kenal mula-mula dengan boyfriend atau girlfriend korang. Teori ini bukan sahaja untuk pasangan, malah untuk sesiapa sahaja boleh diguna pakai. Cuma kena ada keyakinan lebih lah kalau untuk kenal lebih dalam. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Aqilah binti Zunun, nombor matrik S51751. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang teori penembusan sosial. Teori ini telah diperkenalkan oleh Altman dan Taylor pada tahun 1973 yang telah menjelaskan bahawa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang bertujuan untuk berkongsi maklumat antara seseorang. Hal ini bermaksud semakin lama kita berkenalan dan berkomunikasi secara interpersonal, maka semakin lama kita akan mengenali isi hati mereka. Sebagai contoh, selepas beberapa hari Fatimah mengenali Daniel, Fatimah mulai mengetahui bahawa Daniel seorang yang sukakan sesuatu yang kreatif dan seorang yang sangat bersemangat dan bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang pensyarah, sehingga perkara itu telah mendorong Daniel menyambung pengajiannya di Universiti Malaysia, kerana Daniel pasti akan memberi idea-idea yang kreatif semasa melakukan aktiviti berkumpulan di dalam kelas. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori seterusnya ialah teori peraturan. Teori ini menggambarkan perhubungan sebagai interaksi yang ditetapkan oleh peraturan yang dipersetujui oleh pasangan. Apabila peraturan diikuti, hubungan akan dikekalkan. Namun, apabila peraturan tidak diikuti, hubungan akan berhadapan dengan masalah dan mungkin akan menghadapi kesusahan dan seterusnya mengalami kemerosotan atau bahkan musnah. Sebagai contoh, terdapat peraturan yang telah ditetapkan dalam perhubungan seperti sikap, kepercayaan, minat dan nilai.
Namun, jika peraturan yang tidak dipersetujui dilanggar, maka ianya akan menjejaskan perhubungan yang telah dibina. Sekian sahaja daripada saya. Okey, saya akan terangkan sedikit tentang teori tarikan. Okey, teori tarikan bermaksud manusia yang saling tertarik antara satu sama lain yang berdasarkan 4 faktor. Antaranya adalah faktor penampilan, faktor jarak, faktor persamaan dan juga faktor perhargaan. Okey, faktor-faktor ini menyebabkan keinginan kita untuk menjalinkan dan mengekalkan hubungan dengan orang lain dan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan mereka. Okey, faktor penampilan. Faktor penampilan ini merujukkan kepada penampilan fizikal dan juga material. Okey, seseorang cenderung mempunyai keinginan untuk dikelilingi oleh orang lain secara fizikalnya yang menarik. Okey, sebagai contoh, seseorang itu dapat memberi kesan positif kepada orang lain. Okey, selain itu, seseorang juga mungkin akan tertarik dengan barangan yang mahal, mewah seperti beg tangan yang berjenama dan juga telefon bimbit yang canggih. Kedua ialah faktor jarak. Okey, faktor jarak ni merujuk kepada di mana kita berkomunikasi dengan seseorang dalam jarak yang dekat ataupun jauh. Sepertinya kalau jarak yang dekat iaitu face to face. Kalau jarak jauh mungkin kita akan secara telefon, email dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah faktor persamaan. Seperti yang kita tahu, faktor ini ialah dianggap faktor yang paling penting dalam teori ini kerana jauh lebih mudah untuk merasakan selesa kepada seseorang. Contoh dia, jika kita mempunyai persamaan dengan pasangan kita, maka sekaligus kita akan berkait rapat dan kita akan berasa lebih selesa jika kita berkomunikasi dengan mereka. Okey, dan yang terakhir adalah faktor perhargaan. Faktor perhargaan seperti kita menghargai seseorang dengan memberi hadiah, memberi apa-apa sahaja dalam erti kita menghargai seseorang itu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Ainul Sirah binti Badri Hisham. Nombor metrik saya S5193. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang teori pertukaran sosial. Teori ini berdasarkan model ekonomi yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Teori ini mempunyai 3 konsep iaitu keuntungan, ganjaran dan kos. Individu yang berinteraksi secara rasional cuba memaksimalkan faedah atau ganjaran yang diperolehi atau bakal diperolehi dalam interaksi tersebut. Kebanyakan faedah atau ganjaran berada di tangan orang lain. Seterusnya, konsep teori pertukaran sosial. Ganjaran merupakan nikmat, kepuasan dan sanjungan yang diperolehi oleh seseorang dalam satu perhubungan. Ganjaran adalah apa yang diinginkan, menikmati dan bersedia untuk menanggung kos mendapatkannya. Contohnya, mendapat bonus, allowance, gaji dan hadiah merupakan ganjaran. Selain itu, kos. Kos merupakan perkara yang cuba untuk dielakkan kerana dianggap tidak menyenangkan atau sukar. Hukuman yang dikenakan, tenaga yang dicurahkan dalam perhubungan atau ganjaran yang terpaksa dilepaskan oleh seseorang itu memilih untuk melakukan sesuatu perkara daripada melakukan perkara lain. Contohnya, bekerja lebih masa, mencuci pinggan dan menolong orang yang tidak disukai dianggap sebagai kos. Bagi keuntungan pula, keuntungan adalah bersamaan ganjaran tolak kos. Seseorang perlu berusaha membina hubungan yang akan memberikan keuntungan terbesar iaitu ganjaran lebih besar daripada kos. Hubungan antara keluarga dapat menambahkan kasih sayang dan mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Mansanafika binti Muhammad Azali.
Nombor metrik saya ialah S51119. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang teori kesetaraan ataupun equity theory. Teori ini menjelaskan bahawa seseorang yang membina dan mengekalkan hubungan dengan nisbah kos ganjaran yang hampir sama dengan pasangan mereka. Jika seseorang bekerja lebih keras dalam sesuatu hubungan berbanding dengan pasangan mereka, maka tuntutan kesetaraan dia perlu mendapatkan ganjaran yang lebih besar berbanding pasangannya. Kebiasaannya, orang menginginkan kesetaraan dalam perhubungan di mana mereka bekerja sama keras bagi mendapatkan ganjaran yang sama. Saya akan memudahkan teori kesetaraan ini dengan formula kos sama dengan ganjaran. Saya akan memberikan satu contoh situasi di mana satu pasangan suami isteri yang bekerja di pejabat. Apabila tiba di rumah, isteri perlu membuat kerja rumah tangga. Dalam situasi ini, isteri dianggap membayar kos iaitu tenaga yang lebih besar berbanding suami. Kesan yang terjadi akibat situasi ini, menurut teori kesetaraan, isteri akan berasa tidak berpuas hati kerana wujud ketidakseimbangan dari segi kos dengan ganjaran yang diperolehi daripada pasangan ini. Maka dengan ini akan terjadinya konflik yang tidak diingini dalam rumah tangga. Oleh itu, kita perlu mengetahui kesemua konsep untuk mengelakkan konflik yang akan terjadi dalam hubungan interpersonal. Sekian, terima kasih.